Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Muslimin dan muslimat rahmatullah, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah SWT dengan limpah rahmat ini dapat kita sama-sama hadir untuk menunaikan solat subuh secara berjemaah. Dan alhamdulillah kita bertemu lagi untuk menyambung perbincangan kita dalam bab pentadbiran harta. Dan sebelum itu saya mungkin telah diingatkan oleh Cik Surau ataupun siapa-siapalah penceramah sebelum ini berkaitan dengan pencegahan wabak. Saya menyampaikan ini kerana saya terlalu banyak juga event-event hari ini daripada pagi sampai malam, program nikah program dan sebagainya lah. Jadi tak dapat tidak kita ni bertemu dengan manusia-manusia. Oleh itu saya dan tuan-tuan, kita kena raikan perintah daripada kerajaan dan juga Kementerian Kesihatan Malaysia agar berjaga-jaga jika kita ada simptom atau ada kontak dalam kes COVID-19 lah ya. Sebab itu sangat digalakkan kita ni satu tidak banyak kontak lah ya. Bukan kata boleh bersalam, boleh, tapi mengurangkan. Dan saya tak mensyurkan tuan-tuan bersalam dengan saya dah hari ni. Kenapa lepas ni nak nikah korang lagi, salam korang lagi sampai malam. Sebab kita tak tahu siapa yang ada saka atau tidak ada saka. Betul tak? Jadi tak apa, tak salah tu. Kita hide macam Jepun pun atau macam ni pun dah memadai ni. Saya risau siapa sebab student saya ni salam dengan saya, dia cium tangan. Satu waktu sekarang ni tak payahlah cium tangan ni, macam Hajar Aswad kat tangan kita ni. Kita cakap tak apa, kita buat Hajar Aswad, tak boleh salam. Tak boleh cium Hajar Aswad, kita buat macam mana? Dia jauh kan lambat. Allahu Akbar, bismillah, Allahu Akbar. Jadi dia buat saya macam Hajar Aswad, tak apa dah. Saya pun itu tanda penghormatan. Salam ni tanda kita meraihkan orang. Sebab kita tak tahu kita kontak dengan siapa. Dalam hadis Nabi SAW, Rasulullah SAW sabda, la adwa wa la tiyarata wa la hammata wa la safara wa la safara wa firra minal majzum kama tafirra minal asad. Tidak ada penyakit yang berjangkit. Itu terjemahan Melayu. Sebenarnya terjemahan Arab kan macam tu ya. Tidak berlaku jangkitan dalam penyakit itu kecuali dengan sebab. Wa tirata, tidak ada sial kepada burung. Ada orang kadang kata burung bila bunyi macam ni tanda orang macam ni, orang dah mati. Ini bunyi burung ni tanda macam-macam lah. Nabi kata tak, burung tu memang bunyi. Wala tirata wala hamata, dan tidak ada hamata ni orang Arab jahiliyah ni disebut dalam Sahih Muslim, syarah Sahih Muslim. Orang Arab jahiliyah bila ada orang kena bunuh, dia percaya roh orang kena bunuh tu akan keluar jadi burung ataupun jadi sejenis binatang yang akan mencela. Saya tak pasti dia mencela orang yang dibunuh atau mencela pembunuh. Setengah kitab itu tulis mencela pembunuh atau mencela orang yang dibunuh. Wallahu a'lam ya. Tapi tu wala hamata tu merujuk kepada kepercayaan orang jahiliyah akan ada binatang keluar daripada roh orang yang mati dibunuh tu keluar jadi binatang. Wala safara, dan tidak ada sial pada bulan Safar. Bulan Safar ni bukan bulan buat bencana. Tak payahlah mandi Safar macam dulu orang buat. Wa firra minal majzum, dan Nabi suruh larilah daripada orang yang ada penyakit kusta. Pada waktu itu penyakit kusta ni
ubat untuk mengubat jangkitan tu susah. Tak macam kita hari ni pun kita ada dulu ada di Sungai Buloh kan, tempat kuarantin orang sakit kusta. Nabi kata wafirra minal majzum, larilah engkau daripada penyakit kusta itu, kama tafirra minal asad, sebagaimana engkau lari daripada sinyum. Ya. Hadis itu jelas menunjukkan kalau dalam keadaan penyakit yang kita tak boleh nak elak, ubat payah dan kita pun tak kuat, imuniti kita boleh menyebabkan sebaran kepada orang, Nabi kata larilah engkau daripada penyakit itu. Di mana engkau lari dari singa, nampak singa, bukan kita datang belai dia, dari jauh pergi nampak, lari dah. Macam tu. Kita dalam keadaan sekarang, kata wabak macam tu juga. Kalau kita ada simptom atau ada kontak dengan orang yang kita rasa dia dah positif, eloklah. Bahkan setengah ulama kata wajiblah dia mengasingkan diri dia dengan suruh KKM tunggu dia sendiri. Tidak wajib lagi dia solat berjemaah atau solat Jumaat bagi orang itu. Ya, sebab dia dah telah membawa sebaran. Ya, dalam hadis Nabi sebut la darara wa la dirar. Tidak bolehlah kita ini memudaratkan diri kita. Janganlah engkau memudaratkan diri dan memudaratkan orang lain. Ya, la darara wa la dirar. Bahkan Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu sendiri apabila ada kes di Syam dan baginda ketika dia khalifah, Sayyidina Umar nak masuk ke Syam tetapi ada kes ta'un waktu itu, maka beliau membatalkan hasrat itu. Dan ada seorang sahabat tanya, adakah engkau lari daripada takdir Allah? Lari dari takdir Allah, tak nak masuk. Apa kata Sayyidina Umar? Aku harap bukan engkau orang yang bertanya. Sebab yang bertanya itu sahabat kibar juga. Kata, aku harap bukan engkau yang bertanya. Aku lari daripada takdir Allah kepada takdir Allah yang lain. Maksudnya apa? Yang dia tak masuk ke tempat ta'un itu takdir Allah. Tapi dia keluar daripada tempat ta'un itu pergi tempat lain itu takdir Allah. Maksudnya dalam bab qada dan qadar ini hendaklah dikaitkan dengan usaha dan ikhtiar. Jangan kata wabak ni dari Allah, kenapa kita takut? Kalau gitu baik duduk sebelah rimau tu Allah yang ciptakan, kenapa takut? Baik tujuan dalam sungai ada buaya tu makhluk Allah, kenapa takut? Kita bukan Nabi yang bila berjumpa dengan haiwan ini nampak Rasulullah SAW tunduk. Haiwan liar tu, apatah lagi haiwan yang jinak. Kita ni manusia, memang makanan dia. Wabak begitu juga, sebab dia memang mencari perumah. Virus ni punya perumah dia. Dan kebetulan dia telah bermutasi, manusia ni pun jadi perumah, boleh duduk dalam badan manusia dan menyebabkan mudarat. Itu cara mukadimah lah. Baik, hari ini kita sambung lagi tajuk. Saya dah sebut belum ni, sebab kuliah ni kadang-kadang campur surau dia. Pegangan amanah. Dah cerita dah kemarin lepas. Belum ni tak ada jawapan ni. Ke lama kuarantin sampai lupa. Saya sebut balik lah ya. Pegangan amanah. Pegangan amanah ini kalau ada sudut pengertian adalah hampir sama dengan maksud wasiat. Tetapi para fuqaha membezakannya di mana pegangan amanah ialah menguruskan hal ehwal orang yang tidak berkemampuan. Dia macam wasiat juga, macam pesanan, tetapi dia laksanakan. Mungkin dia laksanakan wasiat itu sendiri. Orang tidak wasiat kepada dia, tapi dia pelaksana. Dia pelaksana memegang amanah untuk melaksanakan wasiat. Kebiasaannya pemegang amanah ini merujuk kepada seorang atau satu entiti, institusi yang menguruskan hal ehwal orang yang tidak berkemampuan atau secara umumnya. Jadi pegangan amanah ialah penyerahan hak oleh seorang, disebut sini seorang lelaki, maksud seseorang, sebelum kematiannya untuk penjagaan anaknya
Ni dalam kitab fiqah ni, realiti hari ini hampir samalah, tapi kita nak sebut yang takrifan kita fiqah dulu. Dia kata penyerahan hak seorang lelaki atau seseorang sebelum kematiannya untuk penjagaan anaknya atau pelaksanaan wasiatnya atau pembayaran hutangnya atau pemulangan barangan pinjamannya dan sebagainya kepada orang yang beramanah dan boleh dipercayai. Panjangnya dia punya cerita. Maksudnya apa? Ada orang dia sebelum kematian dia rancang apa? Dia lantik seseorang untuk mentadbir harta dia, ataupun melaksanakan kalau harta dipanggil pentadbir biasanya, melantik pentadbir, ataupun melantik orang yang melaksanakan amanah. Contohnya anak jagaan macam untuk penjagaan anaknya, dia dah uzur, anak dia ni belum balik, tak mampu lagi untuk berdikari. Jadi siapa yang akan dilantik? Maka dia boleh melantik seseorang untuk melaksanakan amanah menjaga anaknya. Ini waktu belum ada macam kita hari ini, kita ada jabatan kebajikan masyarakat, ada apa, hak hadanah yang proper lah. Ni kalau dahulu mungkin tidak proper dari sudut penjagaan, jadi dia akan lantik. Ya. Ataupun pelaksanaan wasiat. Wasiat, kita ada wasiat nak laksanakan. Kalau kita berwasiat saja, belum tentu orang nak laksana. Jadi kita minta ada orang yang memastikan wasiat itu berjalan. Ya, kalau kita hari ini wasiat boleh dibuat di syarikat-syarikat wasiat, itu pemegang amanah sebenarnya, wasi ya. Syarikat wasiat di Malaysia ni, di Selangor ni, kalau tuan-tuan ada wasiat nak buat, boleh pergi ke Baitul Mal. Baitul Mal Selangor dia lagi murah saja. Marah orang isteri ni kan, tiba-tiba pula pergi promote Baitul Mal. Yelah, sebab biasa orang tanya, dia tanya rate kan, rate tu apa. Syarikat ni dia akan ni lah. Jadi yang murahnya antaranya Baitul Mal pembayaran hutang, pemulangan barangan pinjaman dan apa-apa jua amanah. Berdasarkan keterangan ini dapat difahami bahawa pemegang amanah ialah orang yang bertanggungjawab menguruskan hal ehwal anak, pemulangan pinjaman, pembayaran hutang, sebagainya dan sebagainya, iaitu sebagai wakil kepada si mati melalui tanggungjawab yang diberikan oleh si mati. Dia seperti wakil, tetapi dia melaksanakan amanah. Ya. Kalau hari ini kita ada panggil surat ikatan amanah. Surat ikatan amanah ini dia bentuk perjanjian, ya, yang ada akta dia. Biasanya hari ini kita lebih kepada pelantikan yang menerusi saluran undang-undang lah. Antaranya kita ada yang saya sebut tadi lah, institusi amanah, unit trustee, bahagian yang dilantik dalam bentuk pengamanahan. Menara Raya Berhad sebagai contohnya, Menara Raya Berhad, Baitul Mal yang sebut tadi, dan mungkin juga boleh melalui peguam-peguam yang dilantik. Macam cerita Tiga Abdul yang mimpi tu jumpa Akhlaqan tu, Sulaiman Akhlaqan yang mimpi jadi dia cerita saja ni itulah. Dia peguam yang melaksanakan wasiat dan hasrat si mati. Ayah Piramidi dah ada cerita tu, apa tak nama. Jadi peguam itulah yang melaksanakan hasrat. Dia adalah pemegang amanah yang harta yang banyak melimpah ruah di luar negara tu. Yang Abdul Wahab apa seorang ni? Abdul Wahab. Dia Ramli tak Abdul Wahab lah. Abdul Wahab. Saya ingat juga, kena tengok sekali lagi cerita ke Ramli. Itulah. Tapi itulah lebih kurang maksud pemegang amanah itu ya. Jadi tidak free lah juga, kena bayar lah mana-mana pun sebab dia buat kerja.
dilaksanakan kerja. Jadi ada tak pensyariat itu ada. Maksud konsep pemegang amanah ada dalam fiqh dan syarak. Hukum asal pegangan amanah adalah harus. Namun dalam setengah keadaan hukumnya boleh berubah menjadi wajib. Boleh jadi wajib. Al-Imam Al-Azra'i menyebut, Imam Al-Azra'i ini adalah seorang faqih bermazhab Syafi'i, merupakan murid kepada Imam Az-Zahabi. Dia asal daripada Azriyat, Az-Zara'i ini berasal dari Azriyat di Syam. Pernah menjawab jawatan qadhi di Halab. Jadi Al-Imam Al-Azra'i ini menyebut, apa yang jelas adalah wajib bagi ibu bapa untuk mewasiatkan hal ehwal anak-anaknya sekiranya mereka tidak mempunyai datuk yang layak menjaga mereka. Ini dalam konteks penjagaan. Ibu bapa contohnya dia uzur sangat, anak dia masih kecil lagi, tidak ada datuk atau keluarga yang layak menjaga mereka. Sepatutnya datuk lah, dan dia pun uzur, ayah dia lagi dah uzur. Jadi wajib bagi dia melantik ataupun mengamanahkan kepada seseorang yang boleh dipercayai, jujur dan berkeupayaan jika beliau merasakan bahawa apabila dibiarkan, hartanya akan dikuasai oleh seseorang yang tidak amanah, sama ada oleh hakim atau seumpamanya. Maksudnya diamanahkan. Dan beliau wajib untuk memastikan bahawa harta anak-anaknya tidak hilang begitu sahaja. Bagi orang yang begini, dia ada anak kecil dan dia tidak yakin kalau dia tidak ada nanti, harta yang sepatutnya, sebab anak-anak ni dia tak boleh takbir harta lagi, harta itu akan digunakan oleh orang lain. Jadi dia wajib mencari seseorang untuk mentadbir hartanya nanti bila dia meninggal. Kalau macam kita hari ini, dalam kes-kes kematian yang akan mentadbir adalah amalan raya berhad. Biasanya amalan raya berhad. Sebab itu kalau dalam pembahagian pusaka, wang KBSP tak boleh keluar. KBSP akan hold. Kita hari ini masalah isu ini kurang sikit lah, tak berlaku sangat. Sebab duit KBSP bagi anak-anak yang bawah 18 tahun, hak bawah 18 tahun ni, kalau penama tu bawah 18 tahun automatik dia halang daripada dikeluarkan. Jadi mungkin orang KBSP boleh jelaskan kot, saya silap setakat yang saya ingat lah. Contohnya saya ada, contoh yang betul pun, saya ada 4 anak, saya letak anak ni jadi penama KBSP. Kalau saya meninggal, anak belum capai 18, dia tak boleh keluar duit tu, dia akan stay sehingga umur 18. KDSP akan menjadi pemegang amanah secara automatik. Ya. Begitu juga kalau tabung haji, saya tak sure tabung haji. Tetapi kalau dalam kes-kes yang anak-anak yang bawah umur tidak ada badan-badan yang pegang, amanah raya berhad berfungsi. Amanah raya berhad berfungsi menjaga amanah kanak-kanak di bawah umur untuk mengelakkan daripada manipulasi lah. Kita hari ini alhamdulillah kerajaan tak susul molek lah tu. Ada perbadanan amanah raya berhad yang jaga. Kalau kita lantik orang tertentu, mungkin dalam bab hartanah contohnya, dalam hartanah pun begitu juga. Kalau dalam CJ Faraid ataupun perintah akta bahawa akta pentadbiran pusaka, surat kuasa takbir bagi kes-kes tanah yang ada pemilikannya itu adalah kanak-kanak bawah umur 18 tahun, kita pun tak boleh sentuh, tidak tersentuh. Contohnya, seorang meninggal, dia tinggalkan 2 anak, seorang anak lelaki, seorang anak perempuan, dan isteri lah. Jadi anak lelaki itu dah balik. Kalau Malaysia dia tak kira balik, tak balik dia kira 18, dah lebih 18. Anak perempuan itu 15 contohnya, ataupun 13, bagi muda sikit lah.
Dia dah balik tapi dalam konteks umur dia, dia tak sampai di tahap yang dibenarkan mentadbir harta. Sebab takut orang manipulit. Automatik hak tanah yang bahawa yang hak kepada anak perempuan ini tadi tidak boleh tersentuh. Dia caveat, dia dihalang. Maksudnya orang ahli waris lain tak boleh mana-mandai nak buat nak keluarkan nama dia, tidak boleh sentuh hak dia. Dia dihalang automatik dalam perundangan. Ini sebenarnya perundangan yang dibuat itu adalah pegangan amanah automatik. Kerajaan memegang amanah dengan tujuan apa? Untuk menjaga kemaslahatan. Terutama biasanya kalau saya rujuk amanah raya berhad ini, kalau dalam konteks amanah raya berhad, saya tak baca lah semua, tak ingat. Baca tapi tak ingat. Biasanya amanah ini secara automatik adalah satu orang itu orang kurang upaya, orang yang ada mental, penyakit mental, bukan kurang upaya biasa tapi ada sakit mental. Kemudian orang hilang, kes orang hilang, harta dia tidak dituntut. Ini boleh merujuk kepada akta wang tidak dituntut ataupun berkaitan dengan harta-harta beku. Jadi harta itu tidak ada pemilikan ataupun warisnya hilang, otomatik antaranya amanah raya berhad Baitul Mal adalah menjadi pentadbir dan pemegang amanah kepada harta ini, sehinggalah orang itu diketahui keadaannya, orang hilang itu, waris hilang ataupun orang itu sama ada dia diisytiharkan mati atau tidak. Kemudian kanak-kanak lah, kanak-kanak berumur tadi, kanak-kanak berumur itu di antara yang saya ingat lah. Imam Bajuri menyebut di dalam Hasyiatul Bajuri, pegangan amanah yang disebutkan itu adalah sunat kecuali dalam hal berkenaan hak mereka yang lemah dan tiada sebarang saksi. Maka ketika itu hukumnya wajib, kerana dengan ketiadaan pemegang amanah ini akan menyebabkan hilangnya hak tersebut. Imam Bajuri pun kata wajib dalam Hasyiah. Imam Bajuri ini asal daripada Mesir, Syekh Jami' Al-Azhar. Kita nak sebut bahawa pemegang amanah yang dilaksanakan pada hari ini oleh kerajaan adalah mengambil inisiatif wajib itu. Penubuhan amanah raya berhad itu antaranya adalah mengambil inisiatif wajibnya menyediakan khidmat memegang amanah bagi orang-orang yang tiada upaya. Panggil tiada upaya. Kerana ketiadaan pegangan amanah akan menyebabkan hilangnya hak orang-orang yang tidak upaya ini, kanak-kanak, orang mental dan sebagainya. Dengan ini jelaslah bahawa pegangan amanah adalah wajib ketika ada kemungkinan besar hak pewasiat dan penerima wasiat akan hilang jika tidak diserahkan kepada seseorang untuk menguruskannya. Demikian juga sekiranya dikhawatiri hak anak-anak yang masih kecil akan hilang atau terdedah kepada ancaman, maka ibu bapa wajib menyerahkan amanah kepada sesiapa yang dipercayai untuk menguruskan mereka demi kepentingan mereka dan anak-anak mereka. Jika tiada perkara yang perlu dibimbangkan, maka pegangan amanah hanyalah sunat dan merupakan satu amalan yang digalakkan. Tapi undang-undang dah buat proper lah. Sekarang ni sunat ke tak sunat, memang otomatik dia jadi wajib lah. Jadi dihalang dalam perundangan. Cuma kalau tempat yang kita duduk, mungkin ada negara yang tidak menggunakan sistem yang kurang bersistem. Sistem yang kurang bersistem. Maksud undang-undang ni agak longgar. Kalau kita duduk di situ contohnya, maksudnya kerajaan tidak berfungsi sebagai pemegang amanah, maka kita kena lantik. Kenalah cari satu undang-undang. Macam mana lantik peguam ke atau lantik seseorang dengan satu undang-undang untuk menjaga amanah harta kita. Hikmahnya adalah otomatik adalah satu keperluan, menjaga kepentingan manusia, maslahah. Kerana seorang manusia yang hampir menemui ajalnya, kemungkinan masih mempunyai ikatan dengan orang lain.
Kita hari ini bukan kemungkinan, memang mempunyai ikatan dengan orang lain. Seperti kita ada simpanan, ada pinjaman yang masih ada hutang. Siapa nak tahu kita ada hutang? Yalah, hutang tahu lah, tapi nak bayar tu macam mana? Maka perlu diselesaikan selepas kematiannya. Ini berkemungkinan si mati itu ataupun orang yang sakit itu mempunyai anak-anak yang kurang berkeupayaan untuk menguruskan harta mereka. Oleh itu adalah perlu mereka melantik seseorang yang berkemampuan untuk menguruskan hal ini. Atas dasar ini Islam mensyariatkan pegangan amanah dan menggalakkannya. Ya, kita ini satu lagi, kalau kita ada pasangan boleh lantik pasangan, ya, sebagai pemegang amanah dengan surat ikatan amanah boleh juga. Tapi maklumlah, lantikan kaum kerabat ni kadang-kadang dia bias, ya, pasangan mungkin tidaklah, tuan-tuan lebih tahu pasangan masing-masing ni. Tapi lantikan kaum kerabat ni kadang-kadang kita risau dia tak buat kerja, ya. Melainkan orang yang dipercayai, sebab tu dipanggil amanah. Syarat pemegang amanah apa ni? Syurut apa? Ni 9 minit. Ya, tak nampak lagi syurut apa? 7:12. Lagi 4 minit lah. Bukan 10 minit. 7:18. 10 minit betul. Saya buat syarat sebab pemegang amanah ni cerita dia panjang lagi ni habis. Baik, syarat pemegang amanah yang pertama, seorang mukallaf. Mukallaf ni automatik, tuan-tuan fahamlah, baligh, akil. Orang yang tidak baligh dan tidak berakal tidak boleh menjadi pemegang amanah, bahkan dia diuruskan oleh orang lain. Dia pula diurus orang lain. Jadi kenalah orang yang mukallaf. Yang kedua, seorang yang merdeka. Hamba tidak boleh menguruskan harta ayah dia, sebagai contoh. Apatah lagi dia ni tak sesuai menguruskan harta orang lain. Harta ayah dia pun tak diurus, harta orang lain lagi lah tak boleh dah, walaupun diizinkan. Jadi seorang yang hendaklah merdeka. Kalau kita hari ini seorang merdeka mungkin payah nak sebut lah, sebab tak ada kes hamba. Tetapi seorang yang tidak dihalang, contohnya banduan, contohnya banduan ini terhalang, tak boleh lantik pemegang amanah orang yang di dalam penjara. Melainkan kalau dia penjara pendek lah, waktu tempoh tahanannya pendek. Kalau penjara seumur hayat, seumur hidup, tu seorang dia macam mana dia pun duduk dalam penjara. Seorang Islam dalam konteks mazhab Syafi'i, amanah hendaklah diserahkan kepada orang Islam. Hukum menyerahkan amanah untuk menguruskan hal-hal orang Islam kepada orang kafir adalah tidak sah, kerana mereka tidak boleh dipercayai. Wah, straight. Dan Allah tidak membenarkan mereka dilantik memimpin orang Islam. Ini dalam konteks mazhab Syafi'i. Wala yaj'alallahu lil kafirin 'alal mu'minina sabila. Dan Allah tidak sekali-kali akan memberi jalan kepada orang kafir untuk membinasakan orang-orang yang beriman. Walau bagaimanapun sah menyerahkan amanah dari orang kafir zimmi kepada orang kafir zimmi, dan daripada kafir zimmi kepada orang Islam. Ini terbaliklah. Maksudnya kalau ada orang kafir zimmi nak beramanah boleh, tapi dengan sama kafir zimmi ataupun kepada orang Islam. Tapi orang Islam dalam mazhab Syafi'i disebut ni, orang Islam tidak boleh memberi amanah kepada orang kafir. Lepas tu syarikat amanah ni kalau boleh kita cari yang, setakat saya tengok unit trust ni yang orang pergi adalah orang-orang Islam lah. Wasiat Shop, Sahih Trustee yang dah famous kan, Amanah Raya Berhad. Ini walaupun kerajaan, tapi otomatik kerajaan itu adalah perbadanan ya. Perbadanan ini kerajaan Islam lah. Seorang yang adil, bukan fasik, yang zahirnya adalah orang yang adil. Seorang yang layak dan mampu untuk menguruskan amanah tersebut. Hukum menyerahkan amanah kepada seseorang yang bodoh, orang sakit, orang tua, terancam akal atau seorang pelupa adalah tidak sah, kerana orang sebegini tidak boleh atau tidak dapat menjaga amanah. Orang yang tidak mampu ni,
Dalam mazhab Syafi'i, orang buta boleh diwakilkan untuk memegang amanah sekiranya dia boleh melakukannya. Dia boleh melaksanakan. Sebab dia tak sebut orang cacat ataupun orang ada kurang panca indera. Jadi orang buta atau orang pekak boleh, sekiranya dia mampu melaksanakan amanah. Begitu juga perempuan boleh melaksanakan amanah, menguruskan hal ehwal. Dan Sayyidina Umar Al-Khattab pernah menyerahkan amanah kepada anak perempuannya, Hafsah, menyerahkan amanah kepada anak perempuannya Hafsah sebelum kematiannya. Bahkan ada ketikanya orang perempuan itu lebih berkelayakan daripada orang lain sekiranya mereka memenuhi syarat-syarat pemegang amanah, kerana mereka mempunyai perasaan belas kasihan kepada anak-anak. Lebih mungkin dalam kes menjaga harta anak-anak, boleh juga menanti pemegang amanah dalam kalangan orang perempuan, sebab dia lebih teliti. Baik, hukum hakam berkaitan pemegang amanah dan pegangan amanah. Pemegang amanah tidak boleh menyerahkan amanah tersebut kepada orang lain kerana pewasiat telah memilih beliau dan tidak membenarkan orang lain. Kita tak boleh, bila kita dah terima amanah orang, seseorang memberi amanah kepada kita dan kita pindah kepada orang lain, melainkan peralihan itu adalah dengan izin. Hukum ini tertakluk jika amanah ini tidak menyebut sebarang perkara berkaitan peralihan pegangan amanah, atau ada dinyatakan bahawa amanah ini tidak boleh dipindahkan kepada orang lain. Walau bagaimanapun, jika diizinkan dalam amanah ini, maka ia dibolehkan. Asalnya pemegang amanah tidak boleh pindah ke orang lain, melainkan dalam syarat itu dikata, sekiranya engkau tidak boleh laksanakan amanah ini, bolehlah engkau mengamanahkan kepada orang lain. Itu baru boleh pindah. Kalau tidak, tak boleh. Kalau rasa tak boleh jalan, bagi tahu tidak boleh, maka batalkan pemegang amanah. Pegangan amanah itu terbatal dengan sendirinya. Jadi amanah tidak boleh dikaitkan dengan sesuatu tempoh masa atau syarat. Amanah boleh dikaitkan dengan sesuatu tempoh masa atau sesuatu syarat. Contohnya, pewasiat berkata, saya menyerahkan kepada si fulan sehingga anak saya akil balik, atau sehingga saudara kandung tiba. Ini contoh orang. Dia wasiatkan menjaga harta anaknya, harta dia sekiranya dia mati, sehingga anak dia balik. Di Malaysia saya dah sebut tadi, automatik 18 tahun. Amanah ini adalah sah sebab dia tak syarat. Syarat itu sah. Begitu juga jika berkata, jika saya mati, saya menyerahkannya kepada kamu. Maksudnya orang yang meletakkan syarat, dia lantik orang itu menjadi pemegang amanah. Lantikan itu bila? Jika saya mati, baru berjalan lantikan itu. Boleh juga, harus. Yang ketiga, jika amanah diserahkan kepada dua orang dengan tidak memberi mereka kebebasan untuk menguruskannya secara berasingan, sebaliknya disyaratkan agar amanah diuruskan mereka berdua serentak, maka hendaklah dijalankan secara serentak. Contohnya, saya mengamanahkannya kepada Zaid dan Amr. Dengan ini mereka berdua tidak boleh menguruskannya secara berasingan. Ayat bahasa Arabnya Zaid dan Amr maksud kena buat serentak. Ayat ini sebenarnya inilah asas dalam pewujudan syarikat amanah. Amanah itu bila wujud dalam bentuk syarikat, dia tidak hendaklah dilaksanakan dalam bentuk entiti syarikat. Wasiat syok contohnya menerima amanah daripada seseorang, nanti dia sebagai wasi, pentadbir, pemegang amanah pada harta, maka dia akan laksanakan pembahagian pusaka itu berdasarkan lantikan yang dia terima sebagai sebuah syarikat, bukan satu entiti, bukan satu orang persorangan, bukan CEO je.
CEO yang buat, oh saya buat ni atas dasar saya CEO. Tidak, atas dasar atas dasar syarikat. Dan contoh ini dibuat kalau diamanahkan pada Zaid dan Amru, hendaklah mereka melaksanakan bersama, melainkan kalau di dalam amanah itu buat secara berasingan. Maksudnya bila berasingan, kebebasan itu wujud. Contohnya berkata, Zaid dan Amru, setiap kamu adalah pemegang amanah. Itu lain. Maksudnya dia lantik Zaid pemegang amanah, Amru pemegang amanah. Jadi Zaid dan Amru akan melaksanakan amanah itu secara berasingan, sebab dia lantik berasingan. Dan akad kedua-dua belah pihak dalam pegangan amanah ini adalah harus. Oleh itu pemegang amanah boleh menarik diri daripada amanah ini bila-bila masa yang dikehendaki, seperti mana dalam masalah wakil, seperti mana dalam mungkin wakalah. Wakalah ni biasanya kita akan lantik untuk menguruskan ketika hidup lah, biasanya ketika hidup lah. Dalam kes jual rumah, kita lantik orang menjualkan rumah kita, wakalah lah tu, kita mewakilkan. Dalam amanah begitu juga, melantik orang menjaga harta amanah. Orang yang diberi amanah harus untuk menarik diri daripada amanah yang dikehendaki, yang dilantik itu pada bila-bila masa. Walau bagaimanapun penarikan diri ini sah sekiranya beliau tidak ditentukan untuk menjalankan amanah ini dan beliau tidak merasa bimbang harta pewasiat ini akan hilang diambil oleh hakim atau orang yang zalim. Dia boleh tarik, tetapi syarat kalau ditarik diri sekiranya mendatang mudarat yang lebih besar kepada amanah itu, maka dia tidak boleh tarik. Mudarat yang lebih besar, contohnya bila dia tak nak jalankan amanah itu, ditarik diri, harta itu akan hilang contohnya, atau dirampas oleh seseorang yang lain. Maka tidak harus bagi beliau untuk menarik diri demi memelihara kepentingan anak-anak yatim dan menjauhi bahaya daripada nyawa dan harta mereka. Cepat sikit ya, habis dah lebih petari. Lagi tiga tuan-tuan. Bagi amanah yang berkaitan pemeliharaan anak pula, ni pihak donah adalah disyaratkan bahawa amanah tersebut diserahkan kepada pihak bertanggungjawab ke atas mereka seperti bapa atau datuk. Adalah tidak harus bagi seorang bapa, tidak boleh. Tidak harus seorang bapa mengamanahkan anaknya kepada orang lain sedangkan datuk mereka masih hidup. Ayah dia dan uzur contohnya, tapi diserah pada orang lain. Datuk anak dia tu, maksudnya ayah mertua dia atau ayah dia masih ada, dia kena serahkan sekiranya masih kuat. Ini kedua-dua ni menyebut tentang hadanah ataupun penjagaan harta anak. Apabila anak yang telah diamanahkan telah balik dan beliau kemudiannya mempertikaikan perbelanjaan pemegang amanah dengan mendakwa pemegang amanah tersebut boros dalam perbelanjaannya, kes ini akan merujuk kepada pengakuan pemegang amanah yang akan diterima kerana beliau seorang yang amanah. Asasnya secara zahir ni, kalau anak tu bila balik, dia tengok perbelanjaan pemegang amanah ke atas diri dia ni rupanya boros, walaupun dia beri amanah dia boros, maka perlu diadili. Asasnya adalah pengakuan pemegang amanah dikira sebagai diterima di dalam undang-undang, sebab dia ni orang yang diamanahkan. Lantikannya biasanya kerana dia seorang yang amanah. Namun begitu, kita hari ini kalau ada kes pertikaian kepada perjalanan amanah itu, kenalah dibawa ke mahkamah untuk didengar. Tapi jangan tanya saya ada tak kes ni berlaku. Setakat ni kes mestilah ada tapi saya tidak merujuk kes satu-satu. Contohnya kalau biasanya kes kematian takbiran pusaka, orang yang diamanahkan menjaga sumbangan-sumbangan anak yatim, sumbangan-sumbangan. Biasanya ada kawan keluarga yang dilantik sebagai pentadbir. Dulu ada kes kemalangan kanak-kanak
kemalangan ibu bapa yang di mana kena langgar mayubi belumba. Yang belumba lama pegang, meninggal mak ayah dia. Jadi budak-budak jadi anak yatim, anak saudara yang jaga. Dalam waktu itu ada sumbangan-sumbangan dan papasan yang dijaga oleh kaum keluarga juga. Kemudian wujud pertikaian di antara satu sama lain, di antara mak saudara budak itu dengan adik-beradik dia lah. Dari sudut pelaksanaan perbelanjaan, menguruskan, sebab tu harta tu harta anak yatim tadi. Itu mereka tu sebenarnya pemegang amanah secara automatik, ya, pemegang amanah yang menjaga kemaslahatan. Tetapi berlaku dipanggil tak tahulah khianat ke bagaimana, tapi berlakulah kes itu tersiar di dalam akhbar. Wallahu a'lam bagaimana kisahnya sampai hari ini. Tapi nak cerita berlaku memang berlaku, dan kita harap orang-orang yang diberi amanah itu menjaga dengan sebaik-baiknya, ya. Setakat ini dapat saya kongsikan tuan-tuan dan puan. Alhamdulillah dah syuruk. Tuan-tuan bolehlah menyiapkan diri untuk bersenam. Aku qali hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil ihdina shiratal mustaqim. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.